Assalamualaikum, selamat malam. Kita bertemu lagi malam ni, Alhamdulillah. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nur Azmira binti Abdul Razak. Boleh panggil saya Mira. Kepakaran kami adalah membantu mereka yang kekangan masa untuk menyediakan sambal hitam yang menepati rasa asli dari negeri Pahang dan tidak mengecewakan anda apabila mencubanya. Itu adalah kepakaran kami, sambal hitam Nur Ad. Selamat malam. Assalamualaikum. Hai korang. So, apakah topik yang Mira nak sharekan dengan korang hari ni adalah 10 kebiasaan yang dilakukan oleh golongan yang berjaya. Apakah yang mereka lakukan? Golongan-golongan yang berjaya ni, apakah kebiasaan yang mereka lakukan sebenarnya? Korang nak tahu tak? So, Mira nak sharekan. So, sama-sama kita pun boleh belajar kan. Apakah orang yang berjaya ni, golongan-golongan berjaya ni yang mereka biasa buat, yang biasa mereka lakukan kan. Korang nak tahu tak? Ada 10 yang Mira nak sharekan malam ni. 10 kebiasaan yang dilakukan oleh golongan yang berjaya kan. Siapa yang tak nak berjaya, betul tak? Semua orang nak berjaya, semua orang nak kecapi impian mereka, semua orang ada matlamat. So apa yang golongan-golongan yang berjaya ni yang biasa lakukan, antaranya adalah ada 10 yang Mira nak sharekan dengan korang hari ni. 10 kebiasaan yang dilakukan oleh golongan-golongan yang berjaya kan. Nak tengok tak? Nak tahu tak? Nak tahu tak? So, Mira nak sharekan lah dengan korang sikit kan. Manalah tahu, bolehlah kita sama-sama belajar kan apa yang mereka lakukan sebenarnya. Okay, so biasa perkataan kejayaan ni adalah subjektif kan. Adalah subjektif. Tak kisahlah dia berjaya dari segi keuangan ke, dia berjaya dari segi keluarga dia ke, kerjaya dia ke kan. Ataupun yang memberi impact kepada masyarakat. Itu yang dikatakan kejayaan kan. Yang memberikan sesuatu impact yang kepada masyarakat kan. Ataupun golongan berjaya ni berjaya apa yang mereka ceburi. Itulah kejayaan ni. Kejayaan adalah subjektif. Tak kisahlah diorang berjaya dari segi keuangan kan, yang Mira sebutkan tadi kan, sebab kejayaan ni adalah subjektif. Okay, so apa yang Mira nak sharekan dengan korang malam ni, apakah 10 kebiasaan yang biasa dilakukan oleh golongan-golongan yang berjaya kan. Nak tahu tak? Ada beberapa yang Mira nak sharekan lah. So ni pun untuk Mira juga, untuk Mira belajar kan. Belajar. Apa yang Mira nak sharekan ni sama-sama boleh memberikan manfaat untuk Mira, untuk korang di luar sana. Bila korang tengok apa yang Mira, bila korang tengok Mira punya live ni, video yang Mira akan upload ni selepas ni, semoga dapat memberi manfaat kepada kita sama-sama. Kita boleh belajar apa yang orang yang berjaya ni, golongan-golongan yang berjaya ni, yang biasa mereka lakukan. Korang nak tahu tak? Ada 10 yang Mira nak sharekan malam ni. Antaranya nombor 1 adalah diorang mengambil peluang. Diorang mengambil peluang setiap pengenalan lah kan. Diorang akan ambil peluang. Diorang akan ambil peluang setiap pengenalan mereka. Golongan berjaya ni dia tak apa, dia tahu ada sebab kenapa orang memperkenalkan orang lain kepada kepada dia. So dia ambil peluang. Dia ambil peluang. Kenapa? Kan? Sebab dia tahu. Dia tahu kenapa orang lain perkenalkan dia. Kan? Perkenalkan orang lain kepada mereka. Kerana setiap pengenalan baru tu sebenarnya memberi peluang. Peluang dia untuk kepada perkara-perkara yang berfaedah lah, perkara-perkara yang baik untuk dia sebenarnya. Sebab tu dia selalu akan mengambil peluang setiap pengenalan dengan dia. So kenalan barulah. So ada sebab kenapa orang kenalkan dengan dia sebenarnya. Sebab tu dia akan mengambil peluang
bagi setiap pengenalan kepada diri dia. Itu adalah antara golongan-golongan yang berjaya biasa lakukan. Dia tak akan lepaskan peluang ni tau. Sebab apa? Setiap pengenalan baru tu sebenarnya akan memberikan kesan yang baik sebenarnya. Bukan suka-suka orang nak perkenalkan orang lain kepada dia sebenarnya. Mesti ada good news lah kan, perkara yang baik sebenarnya. Sebab itu mereka akan mengambil peluang yang ada ni, mengambil peluang bagi setiap pengenalan. Okey, ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang berjaya. So kita boleh ambil yang point ni untuk kita sama-sama belajar kan. Yang kedua adalah dia akan usaha untuk mengekalkan hubungan. Bila dah pengenalan tu, dia akan berusaha untuk kekalkan pengenalan dia. Sebab apa? Akan memberi kesan yang baik sebenarnya tau. Sebab golongan yang orang yang berjaya ni, dia berusaha mengekalkan silaturahim dia, kan. Sebab apa? Bila dia dah kekalkan, cara dia nak kekalkan silaturahim dia tu, dia akan sentiasa kontak lah. Dia akan sentiasa kontak, berhubung, telefon kan, WhatsApp. Sebab dia nak kekalkan hubungan tu, hubungan yang terjalin tu kan. Sebab apa? Sebenarnya dia memberi peluang yang baik kepada diri dia sendiri tau. Sebab apa? Dia boleh memberi peluang yang baik sebenarnya bila dia mengekalkan hubungan, mengekalkan hubungan yang terjalin. Okey, itu adalah yang kedua. Dan seterusnya adalah dia selalu membaca jabatan ilmu lah kan. Orang-orang yang golongan berjaya ni sebenarnya memang tak terlepas bila nak menuntut ilmu, ambil ilmu, memang diorang tak akan lepas peluang ni. Diorang akan sentiasa menimba ilmu, kan, menimba ilmu untuk dia lagi improvekan lagi diri dia. Ini adalah antara kebiasaan yang dilakukan oleh golongan-golongan yang berjaya kan. Sebab apa? Golongan yang berjaya ni dia menjadikan tabiat itu membaca tu sebagai sebahagian dalam hidup dia kan. Sebab dia nak menimba ilmu, sentiasa menimba ilmu kan. Dia nak menjadikan menimba ilmu tu sebenarnya sebagai sebahagian dalam hidup dia. Inilah antara orang-orang yang berjaya biasa lakukan tau, kan. So kita boleh belajar dari apa yang mereka buat ni kan. Sama-sama kita untuk jadi orang yang berjaya. Betul tak? Semua orang nak berjaya kan. So mereka menjadikan menimba ilmu ni sebagai sebahagian dari hidup mereka kan. So mereka tahu ilmu tu adalah penyuluh hidup kan. Penyuluh hidup yang gelap. Betul ke tak apa yang Mira sampaikan ni kan? Ini adalah antara orang berjaya lakukan, orang-orang yang golongan-golongan yang berjaya biasa lakukan sebenarnya. Inilah antara-antaranya kan. So seterusnya menjaga kesihatan lah. Mereka ni sangat mementingkan kesihatan sebenarnya, sangat mementingkan kesihatan. Sebab apa? Kesihatan adalah kunci kejayaan. Kalau nak tahu, kesihatan adalah kunci kejayaan ya. Sebab apa? Yelah, kita nak badan sihat, kita nak otak cergas. So kita kena jagalah kita punya kesihatan, jaga pemakanan kita, makan benda yang berkhasiat kan, yang bertenaga. Betul tak? Sebab itulah mereka jadikan sebagai menjaga kesihatan ni adalah kunci kejayaan mereka. Golongan-golongan berjaya ni sentiasa akan menjaga kesihatan mereka, makan benda yang sihat-sihat, sentiasa bersenam kan, jaga kesihatan mereka. Sebab apa? Sebab dia nak untuk mengekalkan tahap kesihatan yang baik lah kan. Sebab apa? Dia nak sentiasa sihat dan cergas lah. Sebab bila kita sihat, kita cergas, so otak kita pun cergas. Betul tak? Kita pun bersemangat kan. So senang ilmu nak masuk. Betul tak? Bila kita menimba ilmu, ilmu pun senang nak masuk dalam kita punya minda kita kan. Sebab tu pentingnya mereka ni menjaga kesihatan. Golongan-golongan yang berjaya ni memang sangat menjaga kesihatan mereka. Diorang akan makan makanan yang berkhasiat, yang untuk menjaga kesihatan mereka. Sebab apa? Mereka sebab apa menjaga kesihatan ni sebenarnya
kunci kejayaan dia kan. Sebab apa? Dia nak mengekalkan tahap kesihatan dalam diri dia. So dia orang bersenam, apa lagi, makan yang berkhasiat, makan yang berkhasiat, jaga kesihatan kan. So mereka kurang sakit lah kan, kuranglah sakit. Sebab mereka bolehlah fokus, betul tak? Bila dah kurang sakit kan, diorang sihat. So diorang sentiasa fokus konsisten untuk kejar apa impian mereka kan. Ini adalah antara kebiasaan yang dilakukan oleh golongan-golongan berjaya. So kita pun boleh ikut kan, untuk kita pun berjaya. So kita boleh lakukan macam ni, buat apa yang mereka lakukan. So antaranya inilah menjaga kesihatan kan. So menjaga kesihatan sangat baik untuk tubuh badan kita, untuk kita sihat, cergas, otak kita pun cergas, betul tak? Sebab itulah mereka menjaga kesihatan mereka, sebab dia nak kekalkan sihat dalam tubuh badan dia, supaya dia lebih sentiasa fokus, konsisten kan. Sebab mereka nak capai apa yang mereka impikan. Ini adalah antara kebiasaan yang golongan-golongan berjaya lakukan kan. So dan seterusnya, nak tahu tak lagi? Seterusnya ada lagi ni, Mira sharekan ada 10 yang mereka biasa, perkara yang biasa mereka lakukan. Sebenarnya ada 10 yang Mira nak sharekan. Adalah antaranya, seterusnya adalah mereka sesuaikan diri dan setiap perubahan setiap perubahan yang berlaku, mereka cepat sesuaikan diri. Ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh golongan-golongan yang berjaya. Diorang memang akan sesuaikan diri. Diorang senang dan mudah untuk sesuaikan diri. Tak kisah dalam persekitaran apa sekalipun kan. Mereka senang dan pandai sesuaikan diri dengan perkara yang berlaku di sekeliling mereka kan. Diorang senang sesuaikan diri. Tak kisahlah dari segi apa, segi pemikiran ke, dari segi teknologi ke kan, persekitaran mereka ke, sebagainya lah kan. Sebab apa? Mereka pandai sesuaikan diri mereka pada perubahan kan. Ini adalah antara golongan-golongan yang berjaya biasa lakukan. Diorang pandai sesuaikan diri dengan apa-apa jenis perubahan pun. Diorang sangat pandai. Dan diorang biasakan diri mereka, tak kisah pemikiran mereka ke, teknologi ke kan. Diorang punya environment dia ke kan. Diorang mudah dan pandai. Sebab apa? Sebab boleh memberikan diorang bergaul dengan orang-orang yang berjaya sekalipun kan. Sebab apa? Diorang dah biasa dan diorang kena pandai untuk sesuaikan diri dengan perubahan, apa-apa jenis perubahan lah. So diorang pandai. So yang kelima Mira sharekan, ada lagi berapa? Ada lagi 5 lagi, banyak lagi. So nak Mira sambung ke nak sampai ni saja kan, macam tak memberangsangkan je kan, sebenarnya kita boleh belajar daripada apa yang mereka lakukan. Sebenarnya orang-orang yang berjaya ni macam ni lah yang mereka biasa lakukan. Apa yang mereka lakukan ni, biasa lakukan ni, antara yang Mira sharekan tadi lah kan. Diorang suka apa? Diorang akan menjaga kesihatan mereka. Diorang akan sesuaikan diri mereka dengan perubahan kan. Sebab apa? Mereka pandai kan. Sebab mereka usaha untuk mengekalkan hubungan. Diorang akan kekalkan hubungan yang terjalin, hubungan dengan siapa-siapa yang mereka yang jalinkan tu. Diorang akan berusaha untuk kekalkan. Sebab apa? Sebenarnya memberi peluang yang baik tau. Hai Mami, Assalamualaikum. Terima kasih join live Mira malam ni. Semalam pun join juga kan. Terima kasih tau. So apa yang Mira sharekan ni sebenarnya semua orang nak berjaya, betul tak? Semua orang nak berjaya, semua orang ada impian, semua orang ada matlamat. So apa yang Mira sharekan ni adalah apakah golongan-golongan yang berjaya biasa lakukan.
Apakah yang mereka biasa lakukan sebenarnya. So kita pun boleh sama-sama belajar sebenarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mi. Dah makan ke? Malam ni dah makan ke? Dah makan ke? Buat apa je? Cuaca sekarang panas lah kan. Malam-malam pun panas, terasa kehangatan. Terasa kehangatan Mira ni. So yang Mira sharekan ni adalah untuk kita sama-sama. Itulah apa yang Mira sharekan ni sebenarnya untuk kita memberi motivasi tau. Mira memberi motivasi untuk diri Mira sama sebenarnya, untuk diri Mira dan korang di luar sana pun sama-sama kita sebenarnya kita pun boleh berjaya sebenarnya kan. So apa yang Mira sampaikan ni adalah perkongsian Mira ni adalah apakah golongan-golongan yang berjaya ni biasa lakukan. Kita pun nak tahu kan apa yang mereka biasa lakukan kan. So ini yang Mira nak sampaikan, Mira nak kongsikan sebenarnya. Mereka apa? Mereka menjaga kesihatan. Sebab apa? Mereka nak kekalkan kesihatan mereka untuk mereka lebih fokus, lebih konsisten apa yang mereka nak capai, betul tak? So bila tak sihat, kita tak boleh nak fokus lah, betul tak? Sebab tu mereka sangat mengutamakan menjaga kesihatan diri mereka. Mereka bersenam, mereka makan makanan yang sihat, betul tak? Sebab tu mereka, golongan-golongan yang berjaya ni sebenarnya kurang sakit. Kurang sakit sebab mereka akan lebih fokus lah. Lepas tu ni ada je dengan anak dara. Oh ya ke? Itulah. Terima kasih join live Mira malam ni. Terima kasih tau. So itu yang Mira nak sampaikan. Kan banyak lagi sebenarnya, ada 10. So Mira dah sharekan tadi ada berapa? 5 kan. Mira dah sharekan 5 dah tadi. Sebab apa? Mereka pun sebenarnya mereka mengambil peluang setiap pengenalan. Mereka bila orang perkenalkan mereka dengan orang lain, sebenarnya mereka tahu sebenarnya itu adalah peluang yang baik. Sebab tu mereka takkan lepaskan peluang itu. Okay? Ini yang biasa mereka lakukan tau. Seterusnya mereka ni ada matlamat lah. Seterusnya mereka ada matlamat yang jelas. So orang yang berjaya ni semua ada matlamat yang jelas. Ini adalah kebiasaan yang mereka lakukan kan. Golongan-golongan yang berjaya ni memang mereka ada matlamat yang jelas. So diorang jelas apa yang diorang lakukan. Diorang tak kisah pun apa yang orang akan katakan pada mereka kan. Ini bila orang-orang berjaya ni dia akan macam tu lah. Dia tak akan tak kisah pun apa yang orang kata kepada mereka kan. Mereka sebenarnya kan mereka menulis tau. Mereka menulis matlamat mereka, apa matlamat yang diorang nak. So kita pun sama-sama lah, kita boleh belajar kan, kita boleh ikut apa yang mereka lakukan ni. Kita tulis apa matlamat kita. Bila kita tak tulis, kadang-kadang kita tak nampak, kita tak ingat ke kan. So korang kalau nak apa yang matlamat yang korang nak tu, korang tulis. Lepas tu korang tengok hari-hari. So benda tu akan tertanam dalam minda korang yang membuatkan korang akan faham apa matlamat yang jelas sebenarnya. Apa matlamat korang kan. So korang tulis. Korang tulis apa matlamat korang. Berapa banyak pun tak apa. Kan tulis je apa yang korang nak, apa yang korang nak capai, apa yang korang impikan. Setiap orang mesti ada matlamat dia, betul tak? Mesti ada impian, ada matlamat dia. So kita sebenarnya kena buat macam tu tau. Kena buat macam tu sebab baru kita tahu, baru kita faham dan baru kita jelas. Sebab itulah orang yang berjaya ni, golongan-golongan yang biasa buat ni akan tulis apa matlamat mereka. Nur Farhatilah, Nur Fatihah dia. Oh ya ke? Sibuk nak dengar dia sembang berdua. Oh ya ke? Kan. Itu yang Mira nak sharekan ni kan. Mereka sebenarnya mempunyai matlamat yang jelas. Sebab apa? Mereka bukan macam apa orang kata, angan-angan mak jenin. Diorang bukan macam tu kan. Golongan-golongan yang berjaya ni memang diorang faham jelas apa matlamat mereka kan. So diorang, sebab tu mereka berjaya kan. Golongan-golongan ni sebab tu mereka berjaya, sebab mereka faham dan jelas. Diorang tulis apa matlamat mereka kan, apa matlamat diorang kan. So diorang tulis semua tu tau, supaya dia melekat dalam minda kita. Kita baca hari-hari apa yang kita nak, apa yang kita impikan. So kita pun boleh buat macam tu kan. Kita pun boleh buat macam tu sebenarnya. Kan.
Sebab apa? Bila dia dah ada matlamat yang jelas, so dia bertindak lah kan, dia terus bertindak, dia tak bertangguh sebenarnya. Orang golongan-golongan yang berjaya ni, mereka terus bertindak, mereka tak bertangguh, mereka pantas, kan. So bukan sekadar apa, angan-angan mak jenin je, okey. Inilah adalah antara perkara biasa yang mereka lakukan, kebiasaan yang mereka lakukan adalah inilah. Mereka ada matlamat yang jelas kan, mereka betul-betul faham apa matlamat mereka, okey. Dan seterusnya yang ketujuh adalah mereka sangat, golongan-golongan yang berjaya ni mereka sangat memilih kawan. So sangat memilih kawan, bukan mereka tak nak berkawan dengan semua orang, mereka kawan dengan semua orang, tapi mereka pilih kawan yang rapat dengan mereka saja tau, sebenarnya. Sebab tu mereka memilih kawan. Sebab apa? Ialah kawan yang masuk dalam hidup mereka kan. So diorang nak kawan yang apa orang cakap, sebab apa, dia akan faham tau. Bila golongan yang berjaya ni tahu, bila dia beri nasihat ataupun pandangan, mereka akan mempengaruhi hidup mereka. Mereka dapat mempengaruhi hidup mereka. Sebab apa? Kerana itulah golongan ini sangat memilih kawan, sangat memilih sahabat mereka. Mereka kawan dengan semua orang. Mereka kawan dengan semua orang, tapi mereka tahu manakah kawan yang betul rapat dengan mereka. Mereka nak macam tu. Sebab tu golongan-golongan yang berjaya ni mereka sangat memilih kawan. Mereka sangat memilih kawan kan. Sebab apa? Mereka tahu nasihat ataupun pandangan mereka sebenarnya sangat mempengaruhi tau, akan mempengaruhi hidup mereka. Sebab itulah mereka memilih kawan, memilih sahabat. Ini adalah antara golongan-golongan yang berjaya biasa lakukan kan. Kalau korang nak tahulah apa yang Mira sampaikan ni, kan. Sebab apa? Kita sebenarnya, kita pun nak berjaya, betul tak? Kita pun nak berjaya macam orang-orang yang berjaya di luar sana. So apa yang Mira sharekan ni, inilah yang mereka lakukan sebenarnya. Inilah yang mereka lakukan sebenarnya. Seterusnya mereka bertanggungjawab. Mereka sangat bertanggungjawab, okey. Golongan-golongan yang berjaya ni memang sangat bertanggungjawab. Mereka tahu setiap tanggungan tu sebenarnya menjadikan mereka golongan yang disegani lah. Bila mereka ni mengutamakan tanggungjawab mereka, bertanggungjawab tu, so mereka akan disegani kan, akan disegani, lepas tu akan dihormati. Sebab tu mereka mengutamakan tanggungjawab dalam diri mereka kan. Sebab apa? Ini sebenarnya memberikan kelebihan mereka dari sudut untuk jangka masa yang panjang lah kan. Untuk memberi kesan yang positif kepada diri mereka untuk jangka masa yang panjang adalah mereka sangat bertanggungjawab kan. Sangat bertanggungjawab sebenarnya golongan-golongan yang berjaya ni, okey. Kan, sebab apa? Bila mereka ni bertanggungjawab sebenarnya, mereka akan membuatkan diri mereka tu disegani orang, akan dihormati orang, betul tak? Kan, sebab dia ada sikap tanggungjawab dalam diri dia tu. Sebab tu mereka, golongan-golongan ni sangat bertanggungjawab kan, sangat bertanggungjawab. Kan. So itulah yang biasa mereka lakukan sebenarnya. Inilah yang ada dalam diri mereka, sikap apa? Tanggungjawab dalam diri mereka kan. So dan seterusnya ialah mereka mengejar impian mereka. Mereka mengejar impian dia, mereka bersungguh-sungguh sebenarnya tau. Bersungguh-sungguh. Sebab apa? Mereka nak kejar apa impian mereka. Mereka tak peduli, dia orang tak kisah apa pandangan orang sekalipun kan. Dia orang tak kisah. Golongan-golongan yang berjaya ni sebenarnya dia sangat dia orang memang tak kisah tau, tak kisah apa pandangan orang sekalipun terhadap diri dia orang. Sebab apa? Dia orang nak kecapi apa impian dan apa matlamat dia orang kan. Ini adalah perkara yang biasa mereka lakukan, ialah mengejar impian. Sebab apa? Kadang impian mereka ni sebenarnya bukan bersifat dia orang macam fikirkan kepada diri dia orang sendiri tau. Bukan. Golongan-golongan yang berjaya ni sebenarnya
Diorang akan fikirkan untuk kepentingan awam juga, bukan sekadar untuk diri sendiri je. Diorang akan memikirkan untuk kepentingan awam juga tau. Sebab itulah mereka berusaha bersungguh-sungguh kan untuk kecapi apa yang mereka impikan. Diorang kejar impian mereka. Diorang tak kisah apa pandangan orang lain kan. Diorang tak kisah. Diorang memang jenis macam ni lah. Orang-orang yang berjaya ni memang biasa akan buat macam ni kan. So kita kalau nak berjaya, kita boleh ikut mereka. Kita boleh ikut cara dan apa yang mereka lakukan ni adalah mengejar impian dengan diorang tak peduli, tak peduli apa orang kata pun kan, tak kisah kan. Diorang langgar je kan, diorang buat apa yang diorang suka dan diorang nak capai apa yang diorang nak, sanggup dan tak sanggup je, betul tak? Kan? Dan yang terakhir adalah apa? Mereka sentiasa istiqomah lah. Kan? Itu yang sebaik-baiknya kan. Sebab apa bila kita tengok orang yang berjaya, kita yang siapa-siapa yang kenal orang berjaya tu kan, kalau korang biasa tengok orang berjaya tu, mereka sangat istiqomah dalam semua dalam banyak perkara, betul tak? Yang mereka lakukan, macam-macam yang mereka buat kan. Sebab apa? Dia jenis yang tak kenal putus asa, yang jenis tidak mudah putus asa kan. Mereka tahu sebenarnya itulah hukum kegigihan. Tak ada apa sikap yang putus asa, yang mudah mengalah kan. Tak ada dalam diri mereka. Sebab itulah mereka lebih cepat tau untuk capai sesuatu yang mereka impikan. Sebab apa? Dalam diri diorang memang tak ada sikap mudah putus asa, memang tak ada kan. Mereka sangat istiqomah dengan buat apa perkara sekalipun yang mereka lakukan. Ini adalah antara kebiasaan yang mereka lakukan, golongan-golongan yang berjaya lakukan tau. Kan. Sebab itulah mereka cepat sebenarnya, cepat mereka capai kejayaan yang mereka kejar kan. Sebab apa? Dalam diri mereka memang tak kenal tak kenal putus asa tu. Tak kenal putus asa dan tak mudah putus asa, sebab mereka nak capai apa yang mereka impikan. Habis dah Mira sharekan 10 kebiasaan yang dilakukan oleh golongan-golongan yang berjaya. So mestilah kita nak berjaya, betul tak? Mira pun nak berjaya macam orang-orang yang berjaya ni. So kita pun sebenarnya boleh ikut apa yang mereka lakukan. Sebenarnya kita boleh ikut, kita boleh follow apa yang mereka biasa lakukan ni. So semoga apa yang Mira sampaikan ni sangat bermanfaat untuk diri Mira. Sangat bermanfaat untuk diri Mira. Apa yang Mira kongsikan ni sebenarnya sama-sama untuk Mira belajar sebenarnya. Apa yang Mira sharekan dengan korang dalam live ni sebenarnya untuk diri Mira tau. Untuk diri Mira, untuk Mira belajar macam mana kan orang berjaya, apa yang orang lakukan. So inilah antaranya. So korang semoga apa yang Mira sampaikan ni boleh memberi manfaat kan kepada korang juga. So korang bolehlah share-share, tag kawan korang kan, apakah orang berjaya yang biasa lakukan. So inilah yang Mira sharekan. Ada 10 yang Mira sharekan tadi kan. Banyak kan sebenarnya, maybe banyak lagi sebenarnya apa yang mereka lakukan, tapi ini adalah sebahagian yang Mira sharekan kepada korang. Ada 10 yang Mira sharekan kan. Sangat bermanfaat untuk diri Mira sebenarnya, dan diri korang juga sebenarnya tau. So kita pun bolehlah sama-sama kita belajar, kita ambil apa yang baik kan, apa yang mereka buat ni sebenarnya yang kita boleh berjaya kan. Kita boleh berjaya sebab apa? Mereka yang biasa mereka lakukan adalah diorang akan sentiasa mengambil peluang setiap pengenalan yang mereka ada. Mereka takkan lepaskan peluang tu tahu sebenarnya, sebab mereka akan usahakan kekalkan hubungan. Diorang akan kekalkan hubungan, diorang takkan lepaskan peluang tu. Sebab apa? Mereka tahu peluang tu yang terbaik, yang baik akan datang sebenarnya. Sebab tu diorang akan kekalkan hubungan yang terjalin kan. Yang seterusnya mereka akan sentiasa menimba ilmu lah kan, menimba ilmu. Sebab apa? Ilmu kan yang dapat menyuluh jalan yang gelap, betul tak? Sebab itulah mereka sentiasa menimba ilmu, upgrade ilmu, sentiasa jadikan ilmu tu sebahagian dalam hidup mereka. Ini adalah
antara kebiasaan yang orang-orang yang berjaya lakukan sebenarnya. Kan diorang menjaga kesihatan. Sebab apa? Bila menjaga kesihatan, diorang akan lebih fokus kan, lebih faham, lebih konsisten dan lebih fokus apa yang mereka nak capaikan, apa yang mereka buatkan. Terus bila mereka tak menjaga kesihatan, so diorang akan lebih tak fokus lah, betul tak kan? Sebab itulah sangat diorang sangat mementingkan jaga kesihatan. Diorang bersenam, makan makanan yang sihat kan. Sebab apa? Diorang nak fokus. Diorang nak lebih fokus sebenarnya kan. Mereka bertanggungjawab, mereka sangat memilih kawan, mereka mengejar impian, mereka faham dan jelas apa matlamat mereka. Mereka istiqomah. Itu adalah antara kebiasaan yang dilakukan oleh golongan-golongan berjaya kan. Alhamdulillah, habis apa yang Mira sampaikan ni. Semoga boleh menjadi panduan untuk korang semua kan. Even untuk Mira pun sebenarnya kan, panduan untuk Mira sebenarnya. Sama-sama kita boleh belajar, okay? So Alhamdulillah, Mira dah settle sharekan apa yang Mira nak sampaikan hari ni adalah 10 kebiasaan yang dilakukan oleh golongan-golongan berjaya. Kita pun nak berjaya macam mereka, betul tak? Semua orang nak berjaya. So kita bolehlah ambil poin yang Mira sharekan ni. Kita boleh menjadikan panduan untuk kita, okay? So kalau tak ada apa-apa lagi, Mira akan sharekan lagi esok. Macam biasa pukul 9 malam di page Sambal Hitam Nur Art. Siapa yang belum cuba lagi Sambal Hitam Nur Art tu, korang boleh direct PM kita, okay? Kalau macam tu, Mira live sampai di sini je. Terima kasih tau siapa-siapa yang join live Mira malam ni. Alhamdulillah, terima kasih sangat, okay? Yang sentiasa support Mira, yang selalu beri sokongan dan dorongan kepada Mira, okay? Kalau macam tu, kita jumpa lagi esok malam lagi, okay? Bye. Assalamualaikum.